Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk cara mengatasi dan pendekatan dakwah dalam isu trending. Nama saya Nur Husna Tasha Humaira binti Abdullah, memegang nombor matrik A171130, dan saya punya pasangan dalam membuat kajian ini ialah Ayuni Nazuha binti Muhammad Rosli A168769. Seperti yang semua sedia maklum, seiring dengan kepesatan ekonomi dan gaya hidup yang semakin maju, minda dan perilaku masyarakat juga berubah. Masyarakat hari ini lebih banyak meluangkan masa di laman sosial. Ledakan maklumat dan media sosial pada masa ini sudah menjadi trend dan keperluan bagi semua lapisan masyarakat, menerusi kemajuan telefon bimbit dan perluasan rangkaian komunikasi yang turut mencakupi kawasan di luar bandar. Aplikasi sosial yang popular seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp adalah medium yang sering digunakan dan mempunyai ramai pengguna berdaftar di Malaysia berbanding beberapa aplikasi lain dalam menggalakkan fenomena ini merebak. Antara perkara yang paling popular pada masa kini, sama ada dalam kalangan remaja maupun dewasa, adalah dalam pemakaian. Terlampau banyak fashion baharu yang semakin menular. Tidak kira sama ada dari segi pakaian yang berupa baju kurung, kemeja, jubah dan banyak lagi. Kebanyakannya telah diubah suai mengikut cita rasa mereka fashion itu sendiri. Disebabkan oleh itu, terdapat banyak butik yang baru dibuka dan berlakunya persaingan antara butik-butik tersebut. Lantaran itu, masyarakat mulai untuk memilih fashion yang paling cantik dan terkini kerana ingin mengikuti trend zaman sekarang. Dalam keadaan tidak sedar, mereka mulai mengikuti trend yang terbabas daripada landasan agama Islam. Oleh itu, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah penularan fashion yang tidak mengikut syarat ini. Yang pertama, peranan ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa kini yang terlalu mementingkan kerjaya sehingga menyebabkan anak-anak mereka tersisih di rumah. Kadang-kadang anak-anak hanya dibesarkan dan diberi perhatian oleh pengasuh mereka sahaja. Hal ini menyebabkan anak-anak akan merasa kurang kasih sayang daripada ibu bapa dan mereka lebih memfokuskan diri ke arah media sosial. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah mengimbangkan antara kerjaya dan juga keluarga. Hal ini kerana anak-anak amat memerlukan perhatian daripada ibu bapanya. Ibu bapa juga haruslah mengawasi apa yang dilihat atau diakses di sosial media oleh anak-anak di dalam gadget mereka. Yang kedua pula ialah peranan masyarakat. Masyarakat hari ini kebanyakannya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka kurang peka dengan keadaan sekeliling, iaitu nilai hidup kejiranan dan bermasyarakat. Mereka juga memilih untuk tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial dan komuniti. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Oleh itu, masyarakat sebenarnya hendaklah mengambil kisah tentang aktiviti-aktiviti remaja, lebih-lebih lagi yang tidak dalam pengawasan ibu bapa mereka. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa mereka untuk mengetahui masalah yang anak-anak mereka lakukan. Peranan yang terakhir ialah peranan mereka fashion untuk mengeluarkan fashion-fashion pakaian. Antara contoh fashion pakaian yang mereka boleh keluarkan ialah pakaian yang longgar. Pakaian yang ketat sehingga menampakkan susuk tubuh badan sudah menjadi kebiasaan dan menjadi trend dalam kalangan wanita khususnya. Mereka memakai pakaian yang bertutup dari atas sampai bawah tetapi tidak ubah seperti perempuan yang bertelanjang. Oleh sebab itu, mereka fashion dinasihatkan agar mengeluarkan fashion-fashion pakaian yang longgar dan mengikut syarak. Fashion yang kedua pula ialah pakaian yang tidak terlalu nipis. Kewajipan menutup aurat adalah amat diberatkan dalam Islam. Tuntutan syariat Islam lebih penting daripada mengikuti fashion terkini. Oleh itu, Islam telah memberi panduan pakaian pada wanita, antaranya ialah memakai pakaian yang tebal dan tidak terlalu nipis. Hal ini kerana pakaian yang nipis boleh menimbulkan pelbagai fitnah kepada seseorang individu, khususnya wanita. Contoh fashion yang seterusnya ialah pakaian yang labuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab
yang bermaksud, "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Terdapat banyak keluaran daripada butik-butik yang menghasilkan baju yang pendek, tidak menutup bahagian pinggul dan juga peha. Akan tetapi, orang ramai tetap membeli dengan mereka hanya kerana ingin mengikuti trend zaman sekarang. Oleh itu, kita hendaklah membuka mata para pereka fashion untuk menghasilkan lebih banyak lagi baju yang labuh dan juga mengikut syarak. Contoh fashion yang terakhir ialah pakaian yang tidak menyerupai agama-agama lain. Sebagai umat Islam, cara berpakaian dan cara hidup kita mestilah mengikut landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan tetapi, kebanyakan remaja dan juga dewasa zaman kini sudah tidak lagi berbangga dengan agama Islam. Mereka lebih gemar menjadikan artis-artis sebagai idola. Cara pakaian dan juga pemakaian tudung sudah tidak mengikut syarak. Oleh itu, para pereka fashion dinasihatkan agar mengeluarkan lebih banyak lagi fashion pakaian yang terkini dan juga menarik. Akan tetapi, pastikan pakaian fashion yang dikeluarkan merupakan fashion yang mengikuti syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan masuk kepada pendekatan dakwah, iaitu pendekatan dakwah dari segi cara pemakaian masa kini. Sebelum kita masuk kepada isu pemakaian, kita ketahui dulu arti pendekatan dakwah. Apa itu pendekatan dakwah? Pendekatan dakwah berarti cara, langkah ataupun kaedah untuk digunakan untuk menarik para mad'u untuk supaya tertarik dengan konten yang kita akan sampaikan. Cara pendekatan dakwah yang terbaik saya gunakan iaitu cara bilhal dan juga bilisan. Okey, yang pertama iaitu secara bilhal. Bagaimana dengan cara bilhal itu? Cara bilhal itu iaitu peranan seorang pendakwah dalam menunjukkan sikap mereka dan juga cara pemakaian mereka dalam menyampaikan dakwah, iaitu menjadi contoh dan juga tauladan kepada mereka supaya boleh mengikuti jejak langkah yang terbaik. Dalam cara pendekatan dakwah yang boleh kita gunakan dalam isu trending pemakaian ini ada iaitu secara bilhal. Bagaimana dengan cara bilhal? Iaitu dua pihak yang berperanan penting dalam menyampaikan dakwah ini, iaitu yang pertama adalah dari segi penyampaian seorang pendakwah. Pendakwah itu haruslah menunjukkan sikap dan juga etika pemakaian yang sempurna menurut Islam. Sikap dan tingkah laku seorang pendakwah sangat memainkan peranan penting kerana itu adalah salah satu cara pendekatan dakwah yang terbaik untuk menunjukkan kepada para mad'u, iaitu kita haruslah menunjukkan cara pemakaian dan juga etika yang betul menurut Islam. Pihak kerajaan juga haruslah bertanggungjawab dalam mewujudkan atau membagaikan busana-busana muslimah supaya para mad'u mudah untuk mencari pakaian-pakaian yang memperagakan fashion muslimah dengan mengikut syariat Islam dengan betul. Dalam mewujudkan butik ini juga, para pereka fashion haruslah bertanggungjawab dalam mencipta atau membagaikan pakaian-pakaian yang mengikut zaman sekarang supaya anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk memperagakan fashion tersebut. Seterusnya adalah cara pendekatan dakwah dengan cara lisan. Cara lisan ini berkaitan dengan pengucapan ataupun komunikasi, iaitu pada mendakwah dengan menggunakan kaedah secara tazkirah pendek, ceramah, khutbah, syair, pantun ataupun sebagainya. Dengan cara ini, penyampaian yang terbaik ataupun yang menarik haruslah dimasukkan dalam penyampaian ini. Dengan cara penulisan ini juga, para pendakwah lebih mudah untuk menyampaikan isi-isi tentang pemakaian yang betul kerana zaman sekarang lebih terdedah dengan teknologi maklumat. Dalam mencipta karya penulisan ini, kita boleh memasukkan konten-konten yang menarik, iaitu dari segi warna, dari segi pengucapan yang baik,
iaitu tidak menggunakan kata-kata yang boleh melibatkan mereka mudah terasa hati. Selain itu, kita boleh juga masukkan dalam media massa tentang cara pemakaian yang baik ini dengan cara ceramah, tazkirah pendek ataupun membuat vlog, supaya anak-anak muda sekarang lebih tertarik ataupun mereka suka untuk mendengar tentang cara pemakaian dengan betul. Dalam pengucapan ini, sikap para pendakwah itu haruslah jaga dengan baik dari segi pengucapan ataupun penggunaan bahasa yang sesuai digunakan mengikut kategori-kategori masyarakat tertentu. Tidak semestinya kita harus menggunakan bahasa yang formal, tapi kita juga boleh menggunakan bahasa yang biasa seperti yang kita gunakan, tetapi haruslah menjaga etika-etika yang tertentu dalam menyampaikan konten-konten yang baik ini. Menyampaikan isu pemakaian zaman kini juga, kita boleh menggunakan teknologi maklumat ataupun media massa sekarang, seperti boleh menggunakan YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya, kerana supaya anak muda sekarang lebih mudah ataupun berasa dekat dengan para pendakwah, kerana para pendakwah lebih hargai cara ataupun isu semasa yang berkembang dengan maju ini. Pada kesimpulannya, cara mengatasi dan juga cara pendekatan dakwah yang terbaik ataupun dengan menggunakan kaedah-kaedah yang betul dapat memberikan hasil yang baik kepada masyarakat dan juga pada diri kita sendiri. Bagi mereka yang mengetahui tentang cara pakaian yang betul, kita haruslah saling menasihati antara satu sama lain supaya mereka lebih memahami cara pemakaian yang betul mengikut syariat. Dalam pembentangan kami ini juga, supaya para pendakwah boleh mengambilkan manfaat yang terbaik untuk menyampaikan dakwah dengan betul dan juga dengan lebih kreatif. Sekian sahaja daripada kami dalam membentangkan isu trending cara pemakaian yang betul kepada masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.